Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 4 hari ini akan membentangkan tentang kajian kami yang bertajuk Kesan Aliran Empirisisma dan Idealisma terhadap Dunia Pendidikan di Malaysia. Saya Nur Hashim Muhammad bin Anang Herwanto. Kesan aliran empirisisma dan idealisma terhadap dunia pendidikan di Malaysia. Saya akan menerangkan sedikit tentang apakah itu aliran empirisisma dan apakah itu aliran pemikiran idealisma serta sedikit tentang dunia pendidikan di Malaysia. Yang pertama, empirisisma. Empirisisma secara aliran empirisisma ni adalah satu aliran falsafah atau aliran pemikiran yang menegaskan bahawa hanya pengalaman yang dapat mengesahkan semua pembuktian mengenai pengetahuan dunia ataupun semua pengetahuan di dunia yang ada ni hanya dapat dibuktikan oleh pengalaman. Para saintis yang mempunyai aliran pemikiran sebegini, mereka menegaskan bahawa pengetahuan itu hanyalah berdasarkan pengalaman. Dan ianya turut disokong oleh Epicurus dan Stoicisme yang berpendapat bahawa panca indera atau dunia luar adalah pangkal kepada sains dan bukannya daripada akal. Yang bermaksud sains ataupun ilmu pengetahuan puncanya adalah panca indera atau dunia luar ataupun pengalaman lah. Ianya bukan daripada akal, mereka kata. Seterusnya, idealisme diilhamkan oleh ungkapan Plato iaitu dunia dalam jiwa. Aliran ini menekankan idea sambil menolak perkara-perkara nyata dan fizikal. Para idealis iaitu mereka yang mengamalkan ataupun mempunyai aliran pemikiran idealisme ini, mereka berhujah bahawa semua kewujudan yang ada, yang wujud, semuanya wujud di otak sahaja. Mereka berhujah bahawa tidak ada kenyataan di luar otak dan semuanya tidak lebih daripada cas elektrik yang diberikan oleh panca indera. Pendek kata, mereka kata bahawa semua yang wujud, semua ada dalam kepala, dalam otak sahaja. Kemudian, dunia pendidikan di Malaysia. Dunia pendidikan di Malaysia pada masa kini ianya ditadbir oleh KPM iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia dan diselaraskan oleh Jabatan Pelajaran Negeri. Ianya mengguna pakai Akta Pendidikan 1996. Bagaimanakah flow sistem pendidikan di Malaysia? Memula kita daripada kecil, kita akan mula dengan prasekolah, kemudian kita akan sambung pendidikan rendah. Menurut Akta Pendidikan 1996, ianya adalah wajib. Kemudian selepas pendidikan rendah, kita akan ke pendidikan menengah. Selepas pendidikan menengah, kita akan ada pendidikan pasca menengah. Selepas pendidikan pasca menengah, kita ada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di Malaysia ini kini mempunyai 43 buah universiti, 31 college universiti, 9 kampus cawangan universiti asing dan 414 college swasta. Begitu banyak ya. Ini adalah falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah ini diguna pakai pada masa kini sebagai tulang belakang ataupun sebagai satu falsafah yang patut dicontohi atau diteladani oleh semua agar sistem pendidikan di Malaysia dapat berfungsi dengan baik. Jadi, apakah kaitan empirisisme dan idealisme serta dunia pendidikan di Malaysia? Kajian kami bertajuk Kesan Aliran Empirisisme dan Idealisme terhadap Dunia Pendidikan di Malaysia. Jadi, rakan sekumpulan saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang aliran empirisisme, aliran idealisme dan mereka akan mengupas apakah kesan-kesan aliran ini terhadap dunia pendidikan di Malaysia. Ini adalah objektif kajian, di mana kajian ini kami fokuskan kepada dunia pendidikan di Malaysia serta aliran empirisisme dan idealisme. Aliran empirisisme dan idealisme ini akan kami ceritakan dengan lebih detail latar belakang, bentuk atau ciri-ciri serta apakah kesan aliran empirisisme dan idealisme ini terhadap dunia pendidikan di Malaysia serta apakah pandangan Islam terhadap aliran-aliran pemikiran ini. Sebelum berbincang dengan lebih lanjut mengenai dua ideologi ini, saya akan membentangkan terlebih dahulu latar belakang aliran-aliran ini. Kedua-dua aliran ini adalah sebuah falsafah barat di mana pemahaman berdasarkan falsafah ini belum mampu mengubah pandangan dan falsafah ilmu yang terus berkembang selari dengan garis kehidupan yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Esa. Hal ini demikian kerana berikutan hasil kajian tiga unsur falsafah iaitu manusia, alam dan Tuhan adalah sebuah pandangan relatif yang akan menyebabkan perubahan perspektif terhadap kajian. Hatta perkembangan corak pemikiran dan penemuan manusia terhadap falsafah juga bergeser. Hasil daripada kepelbagaian corak pemikiran manusia mewujudkan pelbagai tafsiran mengenai ilmu falsafah.
yang akhirnya melahirkan banyak aliran atau teori falsafah. Dua aliran falsafah yang akan kami bincang adalah dari sudut pandang epistemologi, iaitu empiricism dan idealism. Aliran pertama adalah aliran empiricism. Menurut falsafah, empiricism adalah teori yang menyatakan bahawa pengetahuan datang hanya atau terutama daripada pengalaman diri. Dari perspektif sejarah, Aristotle ialah prototip asal usul empiricism. Beliau menekankan kepentingan penggunaan pengetahuan diri dalam menentukan undang-undang dan idea-idea yang lebih universal. Salah seorang tokoh empiricism ialah John Locke dan dikenali sebagai penemu aliran empiricism. John berpandangan bahawa segala idea dan pemahaman pada manusia dapat diperoleh melalui pengalaman. Beliau menyatakan bahawa akal terisi melalui panca inderanya yang digunakan untuk memperoleh pelbagai pengalaman dalam kehidupan seharian. Aliran seterusnya adalah aliran idealism yang berpendapat bahawa dunia idea dan idea adalah sifat realiti. Dalam frasa yang lain, realiti sebenarnya tiada dalam objek material tetapi ada dalam fikiran idea. Dan dari segi sejarah, idealism dirumuskan dengan jelas pada abad ke-4 sebelum Masehi oleh Plato. Dengan idea dan pemikiran falsafah ini, akhirnya Plato digelar sebagai bapa idealism, sejurus menjadi prototip bagi ideologi ini. Hermann Weyl ialah salah seorang tokoh idealism yang menggunakan ideologi ini dalam pendidikan moden. Hermann berpandangan bahawa alam adalah ekspresi minda, dan dia juga menyatakan bahawa zat dunia ini adalah dari alam fikiran dan pandangan penting secara khusus dapat ditafsirkan melalui jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Razak Alauddin bin Roslan. Saya akan membentangkan tentang bentuk-bentuk ideologi. Ideologi pertama ialah aliran imperialisme. Antara bentuk-bentuk imperialisme ialah imperiokritisme. Ianya juga dikenali sebagai Marxism. Ianya diasaskan oleh Leibniz dan Marx. Dan juga asas aliran ini ialah untuk membersihkan konsep pengalaman dari konsep substansi, keniscayaan dan kausalitas sebagai konsep priori. Kemudian, aliran ini mengemukakan konsep dunia sebagai kumpulan banyak unsur atau sensasi pemerhatian yang neutral. Bentuk yang kedua ialah imperialisme logik. Ianya dikenali sebagai neopositisme atau positisme logik. Ianya dibentuk oleh kumpulan Venus Circle yang telah mengembangkan imperialisme logik menjadi arus aliran falsafah yang mengambil berat betapa pentingnya untuk mengesahkan falsafah secara saintifik. Ini adalah prinsip-prinsip imperialisme logik. Pada awalnya mereka percaya bahawa struktur logik beberapa sains dapat ditentukan tanpa mengambil kira isi kandungannya. Yang kedua, suatu dalil mesti dibentuk melalui pengalaman dan pemerhatian, lantas etika, metafizik, agama dan estetika ditinggalkan dari semua pertimbangan saintifik. Dan akhir sekali, bercadang doktrin sains untuk bersatu bagi mengingatkan bahawa tidak ada perbezaan mendasar antara sains fizik dan biologi atau antara sains semula jadi dan sains sosial. Bentuk yang ketiga ialah empirical radical, di mana suatu aliran yang berpendapat bahawa semua pengetahuan dapat ditelusuri ke pengalaman deria. Ada pihak yang belum dapat menerima pernyataan bahawa penyelidikan empirikal hanya dapat memberi kita pengetahuan yang tidak pasti, probable. Mereka mengatakan bahawa pernyataan empirikal dapat diterima dengan pasti jika tidak ada kemungkinan untuk mengujinya lebih lanjut dan dengan demikian tidak ada dasar keraguan. Baiklah, kita akan teruskan dengan aliran kedua, iaitu aliran idealisme. Manusia sebagai makhluk, budaya adalah
penyokong realiti ideal seperti dunia norma atau nilai, dan semangat yang merangkumi norma-norma tersebut menunjukkan aspek rasionaliti, estetika dan agama. Oleh itu, ianya dapat dibezakan dengan beberapa jenis idealisme. Yang pertama ialah idealisme nasional. Menyatakan bahawa hakikat manusia adalah kesanggupan untuk berfikir, yang di mana dikatakan oleh Aristoteles menggolongkan jiwa vegetatif, animal dan human ke dalam jiwa manusia. Seterusnya, idealisme etika menyatakan manusia prima dianggap sebagai makhluk sosial. Segala benda di alam semesta dapat digunakan kecuali manusia sebagai makhluk berbudi luhur yang merupakan tujuannya sendiri, yang dikatakan oleh Kant. Selain itu, idealisme estetika memandang perasaan sebagai fitrah manusia. Seorang falsafah yang diberi nama Goethe telah menyatakan bahawa realiti adalah karya seni dan juga kehidupan manusia. Ianya berdasarkan sifat semula jadi, manusia mestilah memiliki kepribadian yang hidup selaras dengan alam semesta yang lain. Dan akhir sekali ialah idealisme agama, di mana manusia selalu menjurus kepada idea-idea yang bersifat rohani, yang dikatakan oleh Plato. Sebenarnya kehidupan di dunia adalah maya. Kehidupan sejati hanyalah dijumpai di alam idea, iaitu Tuhan adalah idea yang tertinggi. Agustin melihat bahawa Tuhan sebagai roh yang mencipta idea-idea ini. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Al-Amin dan saya akan meneruskan perbentangan dengan tajuk kesan aliran empirisisme dan idealisme terhadap pendidikan di Malaysia. Aliran empirisisme terhadap pendidikan adalah satu aliran dalam falsafah yang berpendapat bahawa semua pengetahuan adalah berasal daripada pengalaman manusia. Ia adalah sebuah teori psikologi pendidikan yang amat mementingkan stimulasi eksternal ataupun luaran dalam memperoleh perkembangan individu. Dalam kata lain, pendidikan adalah berasaskan pengalaman dan suasana dalam perkembangan murid. Antara kesan aliran empirisisme terhadap pendidikan di Malaysia adalah guru-guru memegang peranan yang amat penting bagi pendidikan di negara ini. Hal ini kerana pendidik memainkan peranan dalam mewujudkan suasana dan persekitaran pelajaran yang positif kepada murid berdasarkan teori menerima pendidikan sebagai pengalaman. Oleh itu, acuan perkembangan dan pengalaman murid bergantung kepada cara guru-guru mewujudkan suasana dan persekitaran pelajaran dalam mendidik murid. Menurut aliran empirisisme, bakat yang terdapat pada anak-anak sejak usia muda tidak dianggap sebagai satu elemen yang mampu menentukan masa depan mereka. Dan mereka yang kurang bernasib baik dalam memperoleh pengalaman yang positif akan berpengaruh dalam membina sikap dan peribadi yang negatif. Sebagai kesimpulan, kurikulum sekolah perlulah dirancang dengan sistematik bagi membuktikan keberkesanannya. Pendidikan yang berkualiti perlulah diwujudkan dengan adanya latihan intelek dan mental, nilai 3M diterapkan dan nilai-nilai kemasyarakatan yang dipraktiskan. Dan akhir sekali, guru-guru haruslah menjadi idola, teladan dan role model kepada pelajar dalam pendidikan berdasarkan pengalaman. Kemudian, apakah aliran idealisme dalam pendidikan? Aliran idealisme dalam pendidikan adalah aliran yang mementingkan kebenaran yang wujud dalam akal fikiran manusia, jiwa dan roh. Idealisme adalah fahaman yang mengajarkan bahawa hakikat dunia fizikal hanyalah dapat difahami dengan pergantungan pada jiwa dan roh. Jadi, kesan aliran idealisme terhadap pendidikan di Malaysia ialah ia memainkan peranan dalam penyampaian dan perkembangan ilmu dalam aspek kebijaksanaan, kebenaran dan keindahan kepada pelajar. Situasi yang kondusif dan efektif dapat diwujudkan dalam membolehkan proses penyampaian ilmu dapat dilaksanakan antara guru dan murid dengan jayanya di Malaysia. Guru adalah pengantara di mana ilmu yang relevan dapat disalurkan kepada pelajar. Menurut aliran idealisme, terhadap ciri-ciri dan syarat-syarat untuk menjadi seorang guru menurut J. Nodal Butler.
Pertama, mampu menerapkan budaya yang berkualiti kepada pelajar. Seorang guru perlulah mempunyai kepribadian positif sebagai seorang ikon, mampu mengetuai proses pembelajaran, mampu berinteraksi sepenuhnya, bertanggungjawab dalam meningkatkan motivasi dan keinginan pelajar, mempunyai tujuan yang jitu dalam mengajar dan dapat memastikan adat, budaya dan ilmu dapat disalurkan ke setiap generasi agar ilmu itu berkekalan. Secara kesimpulannya, kalangan idealisme meletakkan pelajar dan murid sebagai seorang yang mempunyai potensi untuk dididik dan dilentur secara kognitif. Guru dan pendidik perlulah ikhlas dalam menyampaikan ilmu pengetahuan untuk menjadikan ia lebih efektif dan berkesan kepada murid-murid. Assalamualaikum, saya Mustaqim. So, hari ini saya akan menerangkan tentang pandangan Islam terhadap aliran empirism dengan idealism. So, daripada aliran empirism dulu. So, Islam menolak konsep pengalaman satu-satunya sumber dan instrumen untuk menemukan kebenaran dan pengembangan ilmu pengetahuan. So, hakikatnya Islam menerima kebenaran dan ilmu adalah Allah SWT yang dapat difahami dan tujuannya dengan memahati dan menganalisa kewujudannya pada ayat Quran dan kauniyah dan disertakan dengan hadis. So, ini dapat diterangkan lagi daripada ayat surah Sabah ayat 1 hingga 2. Segala puji tertentu bagi Allah, memiliki dan menguasai segala yang ada di langit dan di bumi, dan baginya lah juga segala puji di akhirat, dan dialah sahaja yang maha bijaksana lagi maha mendalam pengetahuannya. Ia mengetahui apa yang masuk ke bumi serta apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit serta apa yang naik kepadanya, dan dialah juga yang maha mengasihani lagi maha pengampun. So next, pandangan Islam terhadap aliran idealism. So Islam menolak idealism yang menganggap alam semesta dah lepas tu maya dan bayangan semata-mata. Tetapi Islam menerima idealism yang menganggap semua perkara adalah ciptaan. Akan tetapi juga, idea ini tidak semestinya sama dengan Tuhan yang diterangkan dalam Al-Quran. So Islam memulakan semua pemikiran dan pandangan hidup berdasarkan kerangka idealism. Setiap makhluk adalah peranan masing-masing dan hakikat masing-masing. So, sebagai contoh, wanita. Wanita adalah perhiasan. Perhiasan hendaklah dijaga dan dari perkara-perkara maksiat dan memudaratkan. Maka hijab itu akan melindungi wanita. So, idealnya wanita itu berpakaian dengan bertutup yang mampu lindungi diri mereka. Next, ini dapat diterangkan lagi dengan surah Al-Ahzab ayat 59 yang bermaksud, hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, dalam mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. So, itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay, sebagai kesimpulan, secara amnya kehadiran aliran pemikiran barat seperti empirisme dan idealisme ini sedikit sebanyak memberi kesan atau merubah sistem pendidikan di Malaysia, di mana sistem pendidikan Malaysia sebelum kehadiran barat yang membawa aliran-aliran pemikiran sebegini, sistem pendidikan di Malaysia bercorak tradisional dan berpandukan ajaran Islam. Apa yang boleh kami kaitkan, aliran pemikiran empirisme dan idealisme ini wujud di Malaysia hasil buah tangan penjajah barat. So mereka masuk bukan saja menjajah secara fizikal, mereka juga membawa ideologi mereka. Hasil penjajahan tersebut membawa kesan baik dan kesan buruk. Okay, apakah kesan baik? Kesan baiknya, sistem pendidikan yang disusun secara teratur diwujudkan. Sistem pendidikan yang kita lihat sekarang ni lah wujud selepas kedatangan penjajah barat yang bawa masuk ideologi mereka. Tapi apakah kesan buruk daripada situasi tersebut? So kesan buruknya, kehadiran aliran falsafah seperti ini dilihat merangsang aliran pemikiran yang bercanggah dengan pandangan Islam ataupun aliran pemikiran tidak beragama. Dan daripada aliran pemikiran tersebut,
terlahirnya aliran-aliran pemikiran yang lain seperti liberalisme. Ianya bercanggah dengan ajaran Islam. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Baqarah ayat ke-208 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya, dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang dan nyata. Apa yang dapat kami kaitkan dengan ayat ini dengan hasil kajian kami, iaitu orang-orang yang beriman yang berpegang teguh kepada ajaran Islam, mereka tidak akan mempunyai aliran pemikiran yang bercanggah dengan ajaran Islam seperti empirisme, idealisme dan sebagainya. Terima kasih.